adalah notes chapter 6. Okay, notes chapter 6 yang terakhir kita ada 10 page sahaja. Okay, 10 page sahaja yang kita akan handle chapter 6 ni dalam 10 page. So apa yang ada dalam dia punya content dalam chapter 6 ini adalah 2 subtopik sahaja, iaitu initial value problem dan juga boundary value problem. Okay, so title utamanya adalah application untuk Laplace transform. So sebelum ni kita dah dalam chapter 3 kita dah belajar, kita dah diperkenalkan kepada Laplace. Tak pernah pun tengok Laplace sebelum ni, Laplace tu macam mana, apa benda Laplace tu tak tahu pun. So saya dah explain semua dalam chapter 4 dalam chapter 4 tentang apakah itu Laplace. So macam mana nak ubah Laplace itu daripada T domain kepada S domain. Okay, so kalau saya boleh share pada student, ini dia. Ni chapter 4 kita adalah Laplace transform. Saya dah explain pada semua pelajar. Semua ni kita cover semua sekali. Yang mana Laplace transform ni adalah satu teknik yang digunakan untuk mengubah daripada T domain menjadi S domain. Okay, T menjadi S domain. So macam mana nak ubah daripada T domain menjadi S domain? Kita gunakan Laplace transform. Okay, fine. So dalamnya ada pelbagai ada definition, ada properties. Dalam properties tu ada first shift property, ada multiplication by Tn. Semua ni student kena tahulah sebab ini memang ada dalam awak punya test soon minggu depan Ahad, dan juga dalam awak punya final exam. So selain daripada tu, yang paling penting adalah table ini, table 4.y. So table ini sangat penting. Saya selalu cakap tak payah hafal pun tak apa, yang mana ada dalam list of formula dekat bahagian belakang awak punya soalan test, soalan final, semua ada. Okay, kalau awak punya reference book pun, saya ada reference book tu belakang sekali memang ada, memang diberikan, maknanya kita tak perlu hafal benda ni. Okay, alright, lepas tu dalam table ini dia ada berapa perkara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 benda yang berbeza, yang mana dia akan transform daripada T kepada S. Okay, fine. Macam gitu tata cara dia. Okay, lepas tu kita follow dengan belajar chapter 5. Chapter 5 kita belajar inverse Laplace transform. Apakah pula inverse Laplace transform? Dia semestinya adalah L kuasa negatif 1 tu adalah inverse Laplace, yang mana inverse Laplace transform ni dia terbalik daripada Laplace biasa tadi. Laplace biasa tadi adalah perubahan daripada T kepada S domain, manakala inverse Laplace ini pula adalah perubahan daripada S kepada T domain. Okey, daripada S kepada T. Jadi dalam bahagian ini pula apa yang penting adalah table 5.1, yang mana saya dah bagi tahu pada pelajar table 5.1 dan 4.1 adalah table yang sama. Okey, dia adalah table yang sama. Yang tak samanya adalah dia punya kedudukan kolom sahaja. Okey, kedudukan kolom tu je terbalik. Satu tu belah sini T tu duduk kat sebelah kiri sekali. Yang satu lagi ni table 5.1 S yang duduk dekat paling kiri sekali tu. Okay, so untuk list of formula kita bagi satu je. Okay, kita akan bagi satu saja. Kita takkan buat dua sebab dia dah jadi redundant. Ada dua benda yang sama cuma berbeza kedudukan kotak saja. So table mana yang akan diberi pada pelajar adalah table 4.1 basic. Kita akan bagi table ni. Jadi kalau soalan suruh cari inverse, awak kena terbalikkan pandangan mata lah. Okay, dia tak adalah table 5.1 ni diberi juga. Table 5.1 tak ada sebab kontennya sama dengan 4.1. Okay, so itu adalah untuk inverse Laplace. Jadi sekarang kita nak apply dia. Okay, chapter 6 ni pula tujuan dia adalah untuk apply knowledge Laplace yang kita dah belajar dalam chapter 4 dan chapter 5. Okay, so maknanya sekarang, okay, kita ni akan, okay tak apa. Okay, so sekarang kita akan, kejap saya cari mana yang tu. Okay, ni dia.
Okey. Jadi sekarang kalau anda semua masih ingat, kita pernah belajar chapter 3 second order linear differential equation. Betul? So di dalam chapter 3 ini kalau anda masih ingat, harap-harap ingat, ya Allah ya Tuhanku pemudahkan urusan ingatan pelajar saya. InsyaAllah amin ingat. So dalam chapter 3 awak belajar tentang second order DE. Second order DE itu macam mana, yang ada pattern macam yang saya tengah tunjuk yang sekarang ni. Ni A D kuasa 2Y over DX kuasa 2 tambah B dy over dx tambah cy sama dengan fx. Kita boleh solve pakai dua method, undetermined coefficient dan juga variation of parameter. Okey. Tetapi apa yang saya nak cakap hari ni adalah sebenarnya equation DE yang sebegini juga boleh diselesaikan dengan menggunakan Laplace. Itu dia. Okey, maknanya sekarang chapter 4 dengan chapter 5 kita belajar dia punya knowledge macam mana Laplace tu, macam mana nak ubah dia punya Laplace inverse. Sekarang kita nak apply, rupa-rupanya application kita adalah application DE. Kita punya course kita ni namanya ODE, ordinary differential equation. Kalau anda semua ingat, chapter 4 dan chapter 5 tak ada langsung dy over dx, betul? Okay. Rupa-rupanya knowledge-nya akan dipakai semasa chapter yang terakhir. Chapter terakhir tu, mari kita tengok. Inilah dia chapter kita yang ke-6. Yang mana chapter 6 ni kita akan apply. Okay, so tu dia introduction-nya nak cakap. Macam mana kaitannya chapter 6 ni tiba-tiba wujud dan digunakan Laplace. Why? Okay, kenapa chapter 4 dan chapter 5 tak ada DE langsung? Why? Sebab dia nak digunakan dalam chapter 6. Okay, so kita baca sentence dekat sini. Okay, in this section we are going to solve ordinary differential equation with constant coefficient using Laplace transform. Itu yang saya cakap tadi. Kita akan gunakan Laplace transform untuk solve DE, differential equation. So, ayat seterusnya, our discussion covers initial value problem and boundary value problem. Okay, dia akan cover dua benda ni. Okay, kalau anda semua ingat, saya tak sure yang ni yang paling dah lama kita tinggalkan dia. Okay, paling lama kita tinggalkan dia iaitu masa first class. Okay, masa first class. Okay, masa first class saya ada explain tentang ni. Mana dia? Tak ada kat sini. Ke second class ke? Tak ada. Okay, saya buka notes-nya. Chapter 1. Mungkin yang ada saya just cakap je, saya tak ada conteng masa tu. Ni dia. Ni dia. Cuba tengok kat sini. 1.1.2 ni. Okay. Dia ada, kita pernah tengok perkataannya. Initial value problem dan boundary value problem. Okay, apakah dia? Mari saya contoh sikit untuk awak supaya awak ingat. Macam mana saya nak tekan ni? Home. Edit. Mana saya punya button edit? Tak payahlah. Saya guna typing. Okay. Kalau initial value problem, dia adalah apabila problem diberi pada kita tu dia ada macam ini. Diberi Y kosong sama dengan 1 contoh. Ataupun Y prime kosong sama dengan 2. Contohnya macam gitu. Okay. Macam mana saya nak. Okay. Macam gitu. Bodohnya saya buat. Ctrl Z. Ctrl Y. Okay, tak apalah. Okay, so kalau namanya initial value problem, dia adalah problem differential equation yang diberi apabila X-nya kosong. Tak kisah Y-nya, Y prime ataupun Y biasa, dia punya initialnya adalah daripada initial origin 00. Kalau boundary value problem pula, dia adalah apabila DE yang diberi pada kita tu, dia diberi dalam bentuk macam ni. Sini 1, sini sama dengan 3 atau
Satu lagi y prime 2 sama dengan 7. Contoh macam tu. Maknanya saya nak cakap sekarang ni adalah kalau initial value problem, nilai x nya dia beri pada kita 0. Itu maksudnya dia initial. Soalan yang senang adalah yang macam ini. Tapi yang susah sikit adalah BVP. Boundary value problem apabila x nya ada nilai 1 ke, 2 ke, 3 ke, apa-apa real number. Okay. So, back to kita punya notes. Ni dia. Our discussion covers, kita akan cover dua-dua, initial value problem dan boundary value problem. Tapi yang kita akan tekankan adalah initial value problem. Okay, initial value problem. Ada dua ni soalan dalam final awak. Okay, so ayat seterusnya, the use of Laplace transform convert a differential equation to an algebraic equation in variable s. Okay, ini yang dia akan gunakan. Sekejap lagi awak akan tengok, dia akan gunakan huruf S. Siapa ingat S tu apa? S tu adalah apabila domain S yang wujud apabila kita ni perlu gunakan Laplace. Kat mana S ni ada? Dekat chapter 4 ada, iaitu kita ubah daripada T menjadi S. Chapter 5 pun ada, daripada S ubah kepada T. Itu dia akan guna variable S. Jangan terkejut pula. Okay, dia tak ada S lagi. Okay, kemudian then the solution of differential equation can be found by applying inverse Laplace in term of original variable. Apa benda pula ni? Okay, dia nak cakap kat sini ayat ni adalah bila kita dah convert kita punya DE nanti kepada variable S, kita akan gunakan Laplace transform inverse. Inverse Laplace transform untuk selesaikan dia. Nampak tak? Dia punya kesinambungannya, kita punya DE ni, first kita dah tahu differential equation macam mana. Second order, first order awak dah tahu. Lepas tu, awak juga dah tahu knowledge Laplace, awak akan apply dia sekarang. Okay. So, but we must know the derivative theorem in order to solve the DE equation. Okay, maknanya sekarang dia akan bantu kita dengan menggunakan dia punya theorem. Okay, macam mana apa benda yang madam ni cakap ni? Belum clear lagi, belum buat latihan lagi. Tak apa, sekejap lagi awak akan nampak. Okay, okay, so tengok teorem 6.1. Okay, teorem 6.1 kita ada dekat sini. Okay, teorem 6.1 adalah dia punya apa tadi perkataannya, dia kata derivative theorem. Ni adalah derivative theorem. Kejap saya nak guna pen. Okay, ini adalah derivative theorem yang mana kita akan gunakan dia untuk ubah suai kita punya DE. DE kita nanti ni dia beri dalam bentuk dy dt. Nanti tengok example sebelah tu dibagi in terms of dy dt. Kita akan transfer daripada terms t menjadi terms s. Okay, so macam mana caranya? Kita tengok line pertama, kedua dan yang ketiga sahaja. Yang bawah ni dah banyak, kita tak ada sampai third. Kita sampai second order DE sahaja, kita tak ada sampai third order DE. So hanya sampai sini sahaja. Yang ni dia nak tunjuk derivationnya macam mana. Okay, so apa yang dia beri pada kita, dia akan beri Laplace dalam bracket YT, convert dia jadi YS. Kalau dia ada Y prime T, convert dia jadi SYS minus Y0. Kalau kita ada Y double prime T, kita akan convert dia menjadi S kuasa 2 YS tolak SY0 minus S prime 0. Nampak macam panjang kan? Yang senang yang first je kan? YT ubah jadi YS senang. Tapi kalau Y prime ni dah mula macam dia banyak bracket pula tu kan. Jadi kena hafal ke tidak? Tidak. Juga akan diberikan 3 teorem yang saya tik ni di dalam list of formula. Okay, yang ketiga ni lagi panjang. S kuasa 2 YS minus S Y0 minus Y prime 0. Okay, so macam mana dia ni? Dia macam ini cara dia. Okay, saya gunakan satu contoh kat belakang untuk tunjuk perubahan je. Okay, katakanlah kita diberikan satu soalan macam ini. Okay, Y prime
tambah 6y sama dengan eksponen 4t. Okey, diberi macam ini. Okey, bila kita diberikan soalan kita dalam bentuk macam ini, ini kan first order DE kan. First order DE ni dia in terms of, dia tak macam chapter 1 lah. Chapter 1 dia pakai dy dx, chapter ni dia pakai t. Tak apa, boleh juga dy dt, sama juga konsepnya. Boleh juga diselesaikan pakai chapter 1. Okay, so yang ini, okay, kita akan gunakan kaedah Laplace macam mana. Awak akan tukar dia menjadi variable s. Macam mana caranya? Awak akan letakkan Laplace di hadapan kiri dan kanan. Letakkan Laplace. Okay, y prime tambah 6y. Belah kanan pun letak Laplace. Okay, letak Laplace di kiri dan kanan. Lepas dah letak Laplace, kita akan nak pisahkan boleh. Okay, nak pisahkan boleh, tak nak pisahkan pun tak apa. Maksud saya, ingat tak kita belajar chapter 4, linear property. Linear property tu aja Laplace tu boleh dipisah-pisahkan, ingat? So, kalau nak dipisahkan pun boleh, okay, katalah kita pisah lah. Nanti sekarang madam ni tak apply pun apa yang dia cakap kan. Tambah 6 Laplace y sama dengan Laplace eksponen 4t. Jadi sekarang apa yang kita akan buat adalah kita akan ganti. Okay, y prime ni dia y prime t kan sebenarnya sebab dia invariable t. Jadi sebenarnya dia ada yang kat sini. Y prime t digantikan dengan sebutan ni SYS tolak Y0. Maknanya yang ini akan digantikan menjadi, okay, saya tukar color saya ikut terms. Untuk terms yang pertama dia akan berubah menjadi SYS minus Y0. Terms pertama berubah menjadi yang ni. Okey, terms yang pertama. Okey, tambah 6. Okey, saya buat color hitam. Tambah 6. Lepas tu, untuk terms LY. LY ni sebenarnya YT kan? Sebab dia invariable T kan? Jangan pula macam pelik kenapa tak sama yang kat tepi ni madam. Awak nak buat dalam bracket T pun boleh sebenarnya. Okey, Y ni adalah YT, jadi ada kat sini. YT berubah menjadi YS. Jadi dia akan jadi apa? 6 ni akan didaratkan dengan YS. Jadi warna merah tu. Okey. Lepas tu yang belakang sekali pula eksponen 4t, kalau kita Laplacekan dia, eksponen 4t, kalau awak Laplacekan dia, tengok lagi table 4.1. Eksponen 4t, kalau awak Laplacekan dia, dia akan jadi 1 per s tolak 4. Jadi, kat sini dia akan jadi 1 per s, betul tak? Tolak 4. Macam gitu. So, sekarang itulah yang tadi definition dekat atas cakap. Kita akan ubah dia. Ni baca ni. Ni. The use of Laplace transform convert a differential equation to algebraic equation in variable s. Jadi sekarang cuba awak tengok. Kita punya soalan yang saya sedang guna ni. Dia ubah daripada t ni, dia ubah jadi s. Macam gitu. Jadi penuh tak semuanya S? Ni dah jadi S, sini pun S. Yang atas ni semua invariable T. Walaupun dekat Y prime ni tak tulis T, tapi sebenarnya dia adalah Y prime T tambah 6YT sama dengan eksponen 4T. Macam gitu. Macam YX kita tak tulis X kan? Kita tulis Y sahaja. Macam gitulah kisah dia. Jadi bila dah sampai macam ini, dah cantik. Tinggal sikit lagi jalan yang kita akan proceed. Lepas tu kita akan buat macam teknik Laplace yang kita dah belajar. Nanti surprisingly kita akan dapat jawapan dia untuk DE itu sama macam kalau kita gunakan method chapter 1 atau chapter 3. Kalau dia first order, macam ni first order sebab Y prime. Jadi dia first order chapter 1. Kalau soalan kita nanti ada Y double prime, dia adalah chapter 3, second order. Okay. Alright. So,
kita tengok sekarang dia punya step, saya dah cerita pun sebenarnya. So kita baca kat sini, step 1, transform DE menjadi algebraic equation in YS menggunakan transformation of derivative in theorem 6.1. Okay, betul lah saya dah cakap tadi. Kita akan convert dari DE kita daripada sebutan T menjadi sebutan S, YS, okay, dengan menggunakan tabel 6.1 tu, teorem 6.1. Okay, betul. Kedua, kita akan solve transform equation to YS by applying the initial condition given. Okay, apa benda ni? Kita akan, kejap lagi kita akan ada guna partial fraction. Sebab itu saya kata chapter 5, awak tu ada partial fraction, awak kena tahu algebra. Algebra dah belajar partial fraction. Dalam calculus pun, jangan bohong saya, dalam calculus pun ada partial fraction. Jadinya dalam ODE pun ada partial fraction. Jadi kena tahu, okay, sebab kita nak gunakan dia dalam step 2 ni. Okay, lepas tu kita nak apply initial condition. Okay, kita nak apply initial condition ataupun boundary value problem nanti tu yang diberi tu. Lepas tu step yang ketiga, kita akan apply inverse transform to find YT. Sekarang nampak tak prosesnya? Untuk chapter 6 ni, kita akan ubah dia daripada DE. DE itu in terms of YT. Okay, in terms of YT tapi dia ada DE. Kita akan ubah dia menjadi sebutan YS. Daripada YS tu kita akan ubah dia menjadi sebutan YT. Okay, YT saja. Yang first ni, ini belum dapat YT lagi sebab dia masih lagi dalam differential equation. Differential equation in terms of YT. YS, okay, lepas tu daripada YS nak jadi YT ni kita akan gunakan Laplace inverse. Okay, Laplace inverse. Daripada ni nak jadi yang bawah ni akan gunakan Laplace. Nampak tak sekarang ni kegunaan chapter 4 dan chapter 5 main peranan dekat kita punya chapter 6. Alright. Okay, so kita masuk kepada 6.1. So 6.1 adalah initial value problem apabila condition dengan derivatifnya specify at t equal to 0. Sama macam yang saya cakap dekat contoh di sini. Yang saya panggil tadi. Initial value problem, initial condition lah. Kalau dia punya domainnya tu dekat 0. T domain ke X domain ke dekat 0. Macam Y0 sama dengan 7. Lepas tu dia kata condition YT dengan derivative. So Y prime 0 sama dengan 5. Macam gitu. Yang ni adalah yang easy part. Okay, yang boundary nanti 6.2 tu dia susah sikit. Okay, tapi yang boundary tu kita akan tengok sekali lalu je. Okay, so untuk 6.1 math saya explain. Okay, macam mana sebenarnya nak solve keseluruhan soalan DE dengan menggunakan Laplace. Okay, mari kita tengok example 6.1. Okay, kita ada dekat sini. Selesaikan dy over dt tambah 3y sama dengan 13 sin 2t. Diberi di sini adalah initial condition. Ni adalah initial condition. Kenapa initial? Sebab 0. Okay, sebab 0, so dia adalah initial condition. Tadi saya tak perasan. Haris ada Haris? Ada. Okay, sorry. Ada, sorry, teringat pula. Okay, so dekat sini kita ada soalannya dan initial condition. So step yang pertama adalah macam saya cakap dekat atas tadi, yang kat kotak kecil, yang contoh kecil tadi ni. Sama je sebenarnya. Okay, ni dia tadi kan saya cakap. Letakkan Laplace di kiri dan kanan. Tengok ni. Letakkan Laplace di kiri dan di kanan. Lepas tu kita expand dia menggunakan linear property. Lepas tu kita ganti dengan teorem 6.1. Okay, mari kita fokus on example 6.1. Okay, ni dia. Okay, solution. Satu Roman ni step sebenarnya. Okay, step 1.
Letakkan Laplace transform kepada setiap term. So dia akan letakkan Laplace di kiri dan kanan. So dia ada Laplace dy over dt campur 3y sama dengan Laplace 13 sin 2t. Okay. So kalau masa kelas yang pertama pun saya pernah cakap ni, waktu kelas pun awak dah tahulah dy over dt ni boleh ditulis dengan cara lain kan, dia adalah y prime t. Sebab tu tengok kat sini, dia guna y prime t. Jadi saya pun bolehlah ubah. Jadi kat sini adalah y prime t tambah 3y. Y ni adalah yt juga. Yt juga. Dia macam yx. Yx kalau awak tulis tak x, tak tulis kan? Awak tulis y je kan? Samalah, cuma kali ni kita nak tulis sebab kita akan refer pada teorem kan. Jadi takut nanti awak salah pandang pula. Okey. Sama ni sebenarnya sama. Lepas tu jalan seterusnya disambung di sini. Dia menggunakan linear property iaitu dia asing-asingkan L3 dia tarik keluar. Jadi ni yang berlaku. Tengok. Laplace y prime t tambah 3 Laplace yt sama dengan 13 ni pun dia tarik keluar. 13 Laplace sin 2t. Okey. Lepas tu working seterusnya adalah dia gantikan. Okey, dia gantikan kita punya y prime t tadi dengan teorem teorem 6.1. Okey, so teorem 6.1 tu saya malas nak naik atas balik. Teorem di atas dia ajar kalau kita ada Laplace yt dia akan jadi ys. Saya ada formula dekat saya punya ni, saya tampal semua sebab senang nak ni, tak payah saya asyik naik atas je. Sys minus y0 sini adalah L y double prime t sama dengan S kuasa 2 ys minus S y0 minus y prime 0. Jadi sekarang awak punya function adalah y prime t. Jadi Laplace y prime t akan digantikan dengan yang ni. Nampak tak? Ini dia. Sys minus y0. Digantikan untuk keseluruhan Laplace dengan bracket ni. Okay. Lepas tu tambah 3. Tambah 3 Laplace yt. Laplace yt ada di sini. Laplace yt akan menjadi ys. Okay, ada di sini. Tengok sebutannya daripada ada Laplace ni, Laplace tu semua diganti dengan y. Dah tak ada Laplace dah dekat sini. Kau jangan tiba-tiba kat bawah ni pun ada Laplace juga. Laplace tu dah digantikan juga dengan bracketnya, semua tu diganti dengan terms yang baru. Okay. Okay, sama dengan 13. Okay, sin 2t. Sin 2t adalah Laplace, jadi kena tengok table 4.1. Ni table 4.1. Tadi apa soalannya? Sin 2t. So tengok table ni sin 2t, so dia akan jadi 2 bahagi A kuasa 2 tambah 4. Ni 2 bahagi S kuasa 2 tambah 4. Alright. Okay, kemudian nak buat macam mana ni? Okay. Bila function kita tu dah panjang macam gitu, okay, dah panjang macam ini, tugas kita adalah, tadi saya dah cakap dekat atas, awak kena dapatkan ni. Ni tadi kita dah solve sampai sini. Okay, dah gunakan Laplace. Okay, sekarang ni kita kena jadikan ys kita title. Ys, tadi ada dalam kita punya solution tu ada ys kan. Ys tu dijadikan title. Macam mana kaedah dia? Awak kena ada factorkan sikit. Okay, mari saya ajar. Okay, bila ys nak jadi title, awak perhatikan ada berapa ys. Kat sini ys. Sini ada ys. Buat satu, awak tarik keluar ys. Faktorkan ys. So ys ni content dia adalah s dengan 3. Jadi dia akan jadi s tambah 3 ys. Okay.
So dalam masa yang sama, awak tengok awak punya function. Awak ada Y0. Y0 ni refer dekat initial condition. Y0 dia kata adalah sama dengan 6. Jadi kat Y0 ni awak ganti dengan minus 6. Ni minus 6. Yang ni tarik keluar YS. Okey, macam gitu. Lepas tu yang bahagian belah kanan tu tak boleh buat apa-apa. Cuma boleh kemaskan darab masuk je lah. 13 darab 2 dapat 26. Okey, tu that's it. Itu je yang boleh kita buat. Okey. So, line seterusnya. Macam saya cakap tadi, tujuan sekarang kita ni DE dah cantik, dah ubah Laplace, kita nak jadikan YS title. Jadi negatif 6 pindah ke sebelah sana. Ni jadinya tambah 6. Alright, tambah 6. Okey, kemudian S tambah 3 ni, dia adalah darab kan? Jadi kita tak nak dia ada dekat sini. Kita akan pindahkan dia ke sebelah kanan dengan operasi bahagi. Jadi dekat sebelah kanan kita ni, kita ada dua terms. Jadi dia akan terbahagi kepada dua terms lah. 26 bahagi S kuasa 2 tambah 4 bahagi juga dengan S tambah 3. Tambah 6 pun bahagi dengan S tambah 3. Okey, so sekarang time ni awak akan nampak function awak dah jadi YS. Nice lah. Sebab tadi DE dah ubah menjadi YS. Okey, dah ada Laplace kat situ. Ni kita dah sampai sini dah. Okey. Alright, so YS kita jadi bentuk macam ini. 26 bahagi S kuasa 2 tambah 4 darab S tambah 3 tambah 6 bahagi S tambah 3. Okey, so macam mana nak solvekan dia? Kita kena buat gunakan partial fraction. Awak tak akan lari daripada partial fraction. Okey, awak kalau tak nak jawab nanti final mesti kena buat partial fraction. Memang wajib, memang akan jumpa partial fraction tu beberapa kali. Alright. So bila nak buat partial fraction, apa yang kita mesti ada adalah kita punya pecahan kita tu mestilah dalam satu term sahaja. Dia mestilah telah disamakan penyebut. Okay, so bila nak samakan penyebut, cuba anda perhatikan dekat sini. Kalau kita nak samakan penyebut, 6S tambah 3 ni nak diperkan sama-sama dengan yang 26 ni. 6 ni kenalah darabkan dengan S kuasa 2 tambah 4. Sebab dia tertinggal lagi satu ni kan, S kuasa 2 tambah 4 dia tak ada lagi. So kena didarabkan dengan S kuasa 2 tambah 4. Okay, so barulah pecahan itu boleh dijadikan dalam satu penyebut. Right. So bila dia dah sama penyebut, yang ni janganlah tak tahu ni expand lah, expand. Dapatlah yang bawah ni. Okay, so ni adalah YS. Okay. Alright, YS tu dah cantik macam ini. YS tu tak boleh tinggal sampai sini je. Tak boleh. Awak kena proceed lagi, kemaskan sampai dia jadi satu pecahan bersama dengan satu penyebut yang share. Okey, penyebutnya dah kemas macam tu. So, bila dah jadi macam ni kelas, daripada YS, kita nak ubah menjadi YT. Sebab kita nak menuju kepada YT. Macam mana? Chapter 5, kita dah belajar. Kita kena inversekan dia. Okey, kena inversekan dia. Laplace inversekan dia, dia akan jadi YT. So, macam mana? Kita tengok jalan seterusnya. Tengok kat situ. Okey, ni dia jalannya. Untuk mendapatkan YT, kita akan Laplace inversekan YS. Kemudian, maksudnya bila ini dah Laplace inverse, ini pun Laplace inverse lah. Laplace inverse kiri dan kanan. So, yang belah sini ni, ni saya cakap tadi. Tak boleh lari daripada partial fraction. Sangat berbahaya kalau student tak tahu partial fraction nak buat macam mana. Okey, habis terus. So, partial fraction dalam kes ini kalau anda perhatikan dia ada dua roots. Roots yang pertama ni adalah S kuasa 2 tambah 4. Dia ni tidak boleh dikecilkan lagi. Sebab kalau awak cuba juga untuk kecilkan lagi, dia akan jadi imaginary. Kalau tak percaya, awak try lah. Awak pindah negatif, dia jadi negatif 4. Bila square root akan jadi tambah tolak 2i.
Okay, so tak boleh. Kita kena real number. Okay. So, bila dia jadi macam ini, maksudnya awak buka dia atasnya kena jadi ni. AS tambah B. Okay, sebab apa? Bawahnya sifatnya adalah kuadratik. Bila bawah kuadratik, atas kena bentuk linear. Okay. Lepas tu S tambah 3 pula dia adalah constant. Dia adalah linear. Jadi kalau bawahnya linear, atasnya kena constant. Constant kita pakailah huruf C. Okay. Lepas tu kat sini apa yang berlaku adalah kita samakan balik penyebut, darab silang kat sini. Ambil numerator, let. Okay. Let S negatif 3 dapat nilai C sama dengan 8. Okay, C dapat 8, betul tak? Betul. Yang ni nanti dapat 104, yang sini dapat 13C. So C dibahagikan dapat C 8. Lepas tu set S sama dengan 0. Bila S sama dengan 0 dapat B sama dengan 6. Lepas tu set S sama dengan 1, awak akan dapat A sama dengan negatif 2. So tadi kita punya partial fraction kita dah cantik jadi macam ini. Okay. So bila dah cantik ni bukan bermakna dah siap. Belum siap lagi. Ingat tak chapter 5 masa kita belajar kita buat partial fraction, lepas tu kita kena Laplace inverse kan dia. So Laplace inverse tengok kat sini. Saya dah letakkan Laplace inverse dekat sini, dekat notes ni. Okay. So yang dekat sini awak akan pakai balik knowledge awak chapter 5. Alright. So apa yang ada dekat sini adalah tengok Laplace itu kita pisahkan dia kepada dua bahagian. Linear property untuk Laplace boleh dipisahkan dan constant ditarik keluar. Kemudian apa yang ada dekat yang ni pula adalah dia tarik keluar negatif 2. Dia tarik keluar negatif 2, jadi tinggal S bahagi S kuasa 2 tambah 4. Lepas tu 6 pun dia tarik keluar dapat 6. Okay. Patutnya sini 1 kan. 1 per S kuasa 2 tambah 4. Tapi disebabkan dia nak samakan terus dengan 4. 4 ni adalah 2 kuasa 2. Jadi yang dekat sini adalah yang dia buat adalah 2 didaratkan dengan 1 per 2. So 1 per 2 ni ditarik siap-siap ke bawah sini. Sebab tu ada 2 dekat sini. Tambah 8, 1 per S tambah 3. Okay. So pada ketika inilah awak akan dapat jawapan akhir negatif 2. Okay, bila kita ada S bahagi S kuasa 2 tambah, ni adalah 2 kuasa 2 actually. So dia akan jadi cos 2T. Tambah 3, 2 bahagi S kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 adalah sin 2T. Dan yang ini pula tambah 8, 1 per S tambah 3 akan jadi eksponen negatif 3T. Okay, so yang ini adalah apa? YT. Jadi bermakna sekarang telah siaplah kita punya DE kita. DE kita tadi diberi in terms of YT. Kita dah ubah dia menjadi YS. Okey, sementara sebab nak gunakan teorem dengan menggunakan Laplace. Lepas tu kita ubah dia menjadi YT dengan menggunakan Laplace inverse. Dalam Laplace inverse ni kena gunakan partial fraction. Banyak. Ini dia memang panggil semua knowledge awak. Panggil semua knowledge awak daripada chapter 4 dan chapter 5. Right? Dan partial fraction knowledge awak daripada awak first year awak belajar algebra. Okay, so kita pindah kepada example 6.2. 6.2 ni pun dah ada solution. Okay, 6.2 pun dah ada solution. Kejap saya tengok boleh tak kalau kita pindah terus kepada 6.3 boleh. Okay, 6.2 kita hold sekejap. Kita pindah dulu kepada 6.3. Okay, kita pindah kepada 6.3. Sebab nak buat, kita kalau awak tengok je dah ada jawapan kat situ, nanti awak dengar macam saya asyik cakap je. Saya tak buat apa-apa, tapi sebenarnya saya sedang explain, takut mata awak pergi tempat lain. Okay, kita buat 6.3. Alright. Saya dah buat semalam. Panjang. Lebih daripada 1 page. Awak pun dah faham.
Saya harap student semua faham bahawa DE ni memang panjang. Masa zaman awak ni saya tak ada bagi macam taklimat kan. Mungkin saya tak sure, mungkin saya tak dipanggil ataupun ada wakil lain untuk pemilihan laluan fizik dan laluan bio untuk pelajar DAU. Masa batch yang sebelum ni, masa tu saya dipanggil untuk bagi penerangan tentang yang fizik dan ODE lah, khususnya ODE. Masa tu saya cakap siap-siap kat student, saya cakap ODE ni konsep dia adalah soalannya pendek je tapi jawapannya panjang. Jawapannya boleh jadi bermuka surat, 2-3 muka surat lah kalau tulisan tu besar-besar lah. Kalau tulisan tu comel-comel je okey je. Okay, tapi dia panjang dan DA ni dia affected. Sebelum ni kalau salah lagi salah. Okay, so dia kena hati-hati. Alright, so example 6.3 kita nak tengok sekarang. Kejap saya kena buka jugalah chapter 6 punya ni sebab okay. Chapter 6 punya ni theorem ni. Tapi malah nak naik atas ni. Okay, ni dia Okay, so kita mulakan sekarang. Example 6.3. Solve y double prime tambah 9y sama dengan eksponen t. So dia ada condition ada dua. Okay, dia beri ada dua condition. So dia beri y double prime. So first letakkan Laplace di kiri dan kanan. So kita letak Laplace y double prime. Okay, y double prime ni adalah y double prime t lah. Okay. Tambah 9yt sama dengan Laplace eksponen t. Alright. Okay, seterusnya kita akan asingkan dia. Laplace y double prime t tambah 9 Laplace yt sama dengan Laplace eksponen t. Okay. Okay kelas? Alright, sekarang kita dah mula akan refer kepada kita punya theorem. Okay, so kita akan ambil yang ni, y double prime t, kita ada sy square panjang-panjang ada 3 terms ni, kita akan tulis balik dekat bawah ni. So saya tengok saya punya note, so kita ada s kuasa 2 ys tolak sy0 tolak y prime 0 tambah 9. Okay, yt akan jadi, Laplace yt akan jadi ys. Sama dengan eksponen t pula, tengok table 4.1, dia akan jadi 1 per s tolak 1. Ni a nya 1, jadi s tolak 1. Okay, boleh kelas? Okay, sampai tahap ni. Okay, sampai tahap ni kita akan, kita ingat, kita jadikan ys title. Okay, so kita tengok ada berapa ys dalam kita punya soalan kita. Kita ada 2 ys, sini ada ys, sini ys, sini s kuasa 2, sini 9. Jadi kita ada s kuasa 2 tambah 9 ys. Okay, lepas tu kalau kita tengok dekat kita punya condition di atas sini, okay, dia kata kalau kita ada y0 dia akan jadi 0. Jadi tengok soalan kita ada tak y0? Ni y0 ni dia akan jadi 0. Lepas tu y prime 0 akan jadi 0. Sini pun akan jadi 0. Nampak tak? Macam gitu nak apply dia, apply initial condition tu. Okay. Okay, jadi bila sini dah ada, dah guna, ni dah jadi 0, ini dah jadi 0, ini dah cover dalam ni tadi. So, apa yang akan tinggal dalam function itu adalah habislah, ni 2 habis. Okay, dia akan jadi habis, so dia akan jadi equal to 1 per s tolak 1. Macam gitu, senang kan? Alright, so jadikan ys sebagai title. So 1 per s tolak 1 dia kena bahagikan dengan yang tu juga. So dia akan jadi 1 per s tolak 1 s kuasa 2 tambah 9. Macam itu.
Okay, cantik kan? YS kita dah cantik kan? Satu pecahan ada fruits kat bawah ni. Okay, dah cantik. Maknanya kita dah tak ada kena samakan penyebut lah dalam kes soalan ni. Okay, so bila dah jadi macam ini, kita dah boleh daripada YS nak jadikan YT, kena letakkan Laplace inverse di hadapan. Jadi macam mana caranya? Kita akan letakkan Laplace inverse. Okay, so dia akan jadi Laplace inverse YS. Okay, sini pun Laplace inverse 1 per S tolak 1 S kuasa 2 tambah 9. Macam gitu. Okay. So, dia samalah yang macam ni. Mana tadi? Ni Laplace inverse yang awak dah belajar sebelum ni. Awak dah terror dah ni. Awak dah terror dah bab ni. Ni Laplace inverse semuanya kita dah buat sama-sama masa tu. Okay, Laplace inverse kita dah buat. So, tapi sebelum kita nak proceed kepada Laplace inverse tu, dia tak boleh macam ini bentuknya. Jadi kita kena KIV kejap jalan kira kita. Kita kena pergi ke tempat lain sekejap. Kita kena selesaikan kita punya partial fraction. Okay, jadi saya guna colour biru untuk partial fraction. Partial fraction. Okay, so apa tadi partial fraction kita? Kita ada 1 per S tolak 1 S kuasa 2 tambah 9 kan? Jadi kalau kita buat dia akan jadi 2 bahagian. Ni 1 tambah lagi 1. Sini S tolak 1, sini S kuasa 2 tambah 9. Sini A, sini B S tambah C. Okay. Okay tak kelas sampai sini? Okay, madam. Okay. Alright, so bila dah sampai tahap macam ini, buat partial fraction macam biasa. Apa yang awak akan ada adalah awak nak samakan balik semua penyebut. S tolak 1, S kuasa 2 tambah 9. Jadi yang A ni kena darab dengan S kuasa 2 tambah 9. Tambah yang BS tambah C ni kena darab dengan S tolak 1. BS tambah C darabkan dengan S tolak 1. Jadi sekarang dia dah sama dengan yang sebelah kiri. So bila dah sama, ambil numerator. Okay, ambil numerator sahaja. So 1 sama dengan A S kuasa 2 tambah 9 tambah B S tambah C S tolak 1. Nak tengok jam. 9:10. Okay, tambah 1. Lepas tu let. Okay. Okay, nak let apa ni? First yang paling senang, let S equal to 1. Okay, bila S equal to 1, masuk sini 1, sini 1, sini 1, awak akan dapat 1 equal to 10A. 1 kuasa 2, 1, 1 tambah 9, 10. So, A kita akan dapat 1 per 10. Okay. Okay, next. Let S sama dengan apa lagi yang boleh? Tak ada. 0 je lah senang. Okay. Let S equal to 0. So, bila S equal to 0, awak kena let lagi lah. 1 sama dengan. Okay, sini akan jadi 9A. Sini akan jadi 0 tambah C. So, C sini akan jadi minus C. Betul tak saya buat ni? Betul. Okay, so kira apa? A dah ada masuk masuklah A tu kat situ. Ni patutnya saya dah tak payah ajar dah. Tapi saya ajar juga. So C awak akan dapat nilai nanti negatif 1 per 10. Okay, lepas tu lagi satu, kita kena fikirkan satu lagi huruf. Let S apa? Let lah S sama dengan apa Saya kat sini let S sama dengan 2. Okay, saya try lagi ganti 1 sama dengan 2 kuasa 2, 4. 4 tambah 9, 13A. Kat sini akan jadi 2, 1. So akan jadi tambah 2B tambah C. Lepas tu ganti lah. A dah ada, C dah ada. Saya malas nak tunjuk. Awak cari sendiri nanti. So kita dah dapat B sama dengan negatif 1 per 10 juga.
dia sama, nilai dia sama. Okay, buat sendiri. Okay, so daripada sini partial fraction kita dah cantik. So partial fraction kita daripada 1 per S tolak 1 S kuasa 2 tambah 9 berubah menjadi, okay, A tadi jadi 1 per 10 lah ya. Dah. Okay, A tadi adalah 1 per 10 S tolak 1. Lepas tu dia campurkan dengan B. B-nya adalah negatif 1 per 10, sini pun 1 per 10. So dia jadi negatif 1 per 10 S tolak 1 per 10 per S kuasa 2 tambah 9. Ini boleh cantikkan ni, kejap. Kita cantikkan sikit. So dia akan jadi 1 per 10 S tolak 1 tambah negatif S tolak 1, sini ada 10. Macam tu. Better lah, better. Okay. So, bila ni dah siap, baru boleh ganti dekat Laplace ni. Okay, so dia jadi apa? Warna hijau balik. So, dia jadi apa kat sini? Bolehlah letak simbol Laplace di hadapannya. Okay, 1 per 10 S tolak 1 tambah negatif S. Okay, S kuasa 2 tambah 9. Okay, jadi sekarang nak buat apa kelas? Buatlah Laplace inverse. Macam mana nak buat Laplace inverse, madam? Dah lupa, madam? Okay, mari kita buat sama-sama. Okay, saya nak asing-asingkan Laplace-nya. So, saya keluarkan 1 per 10 Laplace inverse. Jadi 1 per S tolak 1. Okay, nampak tak? First term ni nampak senang. Kejap lagi dia akan jadi eksponen. Okay, nice. Okay, tambah. Okay, 10 ni constant. Okay, 10 ni constant, jadi saya boleh tarik keluar juga 1 per 10 Laplace inverse. Okay, so dalam ni ada negatif S tolak 1 bahagi S kuasa 2 tambah 9. Okay, lepas tu ni ada dua pecahan pula, saya nak ubah lagi. Okay, 1 per 10. 1 per S tolak 1, kalau tengok table dia akan jadi eksponen T. Ni dah boleh settle kan? Jadi kita settlekan lah. Tak payahlah Asyik nak kena tulis Laplace inverse tu banyak-banyak kali. Tapi dia ditambahkan dengan benda yang belum settle. So tambah 1 per 10. Buat satu bracket besar. Okay, Laplace inverse negatif S dibahagikan dengan S kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Lepas tu dia ada kat sini. Macam ni kita nak buat ni? Nak buat minus 1 ke ataupun kita buat je kat sini tambah Laplace inverse negatif 1 bahagi S kuasa 2 tambah 9. Ni pun 3 kuasa 2. Okay. Alright. So, seterusnya nak buat apa? Selesaikanlah ni. Negatif ni boleh tarik keluar. So setiap ni ada darab dengan 1 per 10. Ni ada darab 1 per 10, ni pun darab 1 per 10. So saya nak expand dia. 1 per 10 eksponen T akan jadi, so negatif saya tarik keluar. So dia akan jadi negatif 1 per 10 Laplace inverse S bahagi S kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Nampak tak? Ni dah nak jadi cos dah. Nak jadi cos. Lepas tu ni tadi ada 1 per 10 darab dengan negatif akan jadi tolak 1 per 10 Laplace inverse. Okay. Dekat sini kita ada S kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Jadi atas ni kita kena ada 3 darab 1 per 3. Bila masanya madam ajar macam ini ni, saya dah ajar. Okay. Kau ingat sendiri bila saya ajar. 1 per 10 eksponen T tolak 1 per 10. Okay, ni dah boleh settle belum? Dah boleh. Jadi saya tengok table, dia akan jadi cos 3T. Okay, tolak 1 per 10 ni kena darab dengan 1 per 3. So dia akan jadi tolak 1 per 30. So 3 bahagi S kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 akan jadi sin 3T. Okay, so siap. Macam gitulah caranya untuk selesaikan DE dengan menggunakan Laplace. Okay. So, macam inilah caranya.
Okey. Saya boleh buat panjang-panjang macam ini kan pula awak. Okey, awak pun kena juga buat panjang-panjang macam ini. Okey. Kalau saya ni umur dah banyak boleh tulis panjang-panjang, awak lagi muda-muda belaka. Okey, otak lagi fresh, mesti boleh. Mesti boleh. Jangan give up untuk benda-benda yang macam ini. Alright. Okey. Boleh tengok dulu yang atas ni. Kalau apa-apa ada sesiapa nak betulkan ke, boleh bagi tahu sekarang. Okey. Saya tunjuk daripada atas balik tadi. Itu dia. Buat ni awak tak boleh jalan kira workings tu tak boleh kedekut kertas. Tak boleh dekat situ juga nak buat partial fraction. Dekat situ juga nak lap-lap. Pergi tempat lain kira partial fraction, lepas tu datang balik dekat workings yang asal. Baru senang. Sebab tu saya pindah ke tepi dulu buat partial fraction, baru saya back kepada yang warna hijau tadi. Okay. Alright. So ni ada lagi satu contoh. 6.4. Okey, tak apa. Kita pergi balik kepada 6.3. 6.2 yang ada exercise yang ada jawapan yang ni tadi ni kan. Tapi ni ada jawapan. Jadi boleh tunjuk-tunjuk je. Okey, tengok kat sini. Doktor. Ya. Yang let S sama dengan nilai tu kita boleh pilih ke mana-mana nilai mesti? Ya, awak boleh pilih nilai. Pilih nilai yang bersesuaian. Yang ni Yang ni S1, S0, S2 ni Boleh random lah kiranya. Boleh. Awak macam ni, awak tengok dulu awak punya function ada tak yang macam rupa paras yang macam ni. Kalau ada S tolak 1, kalau awak pilih 1, dia akan jadi, awak masukkan 1 nanti dia akan menyenangkan awak sebab sini jadi 0. Ni pun bila darab jadi 0. Sini 1, tinggal ni je yang dia perlu dikira nanti. Okey. Untuk soalan ni tak banyak pilihan. Jadi saya terpaksa pilih S kosong. Kalau kosong nanti dia akan membentuk persamaan, lepas tu gantikanlah. Okey. Kalau sebelum ni kan ada partial fraction tu senang gila. Partial fraction ni macam gini. Okey, saya guna contoh pen warna merah. Kalau partial fractionnya 2x campur 8, bawah ni functionnya x tambah 3, x tolak 1, x tolak 2. Okey, so partialnya buka kepada 3 kan? X tambah 3 tambah B, x tolak 1 tambah C, x tolak 2 kan? So, bila kita samakan penyebut nanti A akan jadi A darab x tolak 1, x tolak 2 tambah B, x tambah 3, x tolak 2 tambah C. C-nya nanti kena darabkan dengan x tambah 3, x tolak 1. So ni 2x tambah 8. Ni penyebut nanti sama. X tambah 3, x tolak 1, x tolak 2. Ni pun sama. Okay. So yang ini senang. Masa awak letkan x awak senang je. Let x1. Okay. Let x1. Lepas tu let x sama dengan 2. Ni 2. Sebab kalau masuk ni dapat jadi 0 nanti. Lagi satu, let x sama dengan berapa kelas? Negatif 3. Tapi boleh tak kalau awak nak let x kosong? Boleh. Nanti dia akan membentuk persamaan. Persamaan macam persamaan serentak. Boleh je nak solve. Admat dah belajar kot persamaan serentak. Tak ada masalah. Okay, boleh? Boleh, thank you. Alright, sama-sama. Cuba. Benda ni kena banyak latihan. Okay, so kita tengok example 6.2. So dalam example 6.2 kita ada kat sini dah ada jawapan Saya just nak cakap tentang latihan ni. Tengok proses dia. Mula-mula dia letakkan Laplace inverse di kiri dan kanan. Dia letak Laplace inverse di kiri dan kanan. Lepas tu dia pisahkan setiap satu term, ambil satu Laplace. Constant tarik keluar. Lepas tu dia ganti. Yang ini jadi yang 3 ni.
Tolak 3 memang dalam soalan tolak 3. Y prime ganti dengan yang ni. Okey, Laplace YT ganti dengan yang ni. Eksponen negatif 3T, kalau kita Laplacekan dia, dia akan jadi 1 per S tambah 3. Tengok mana ni? Tengok table 4.1. Okey, seterusnya. Tengok apa yang dia buat. Dia jadikan YS tu sebagai main, dia tarik, dia faktorkan YS. So dekat mana yang ada YS? Kat sini ada YS, YS dan YS. Apa kontennya? S kuasa 2 minus 3 dengan 2. Ni. Minus 3S, sorry. So ni. Lepas tu Y0. Tengok Y0 pun dia cuba untuk dia faktorkan Y0 tu. Okay. Y0, kalau awak dapat lihat dekat sini, Y0 ada dekat mana? Dekat sini ada Y0. Okay, dekat sini pun ada Y0. Nampak? Dia faktorkan juga Y0. S tolak 3 tolak S. Lepas tu Y prime ada 1 dekat sini. 1, 2, 3. Y0. Okay. So, lepas tu dia apply boundary, apply initial condition. Ni initial condition dia dah bagi tahu. Initial condition kata Y0 1, Y prime 0 sama dengan 5. Jadi dia ganti lah. Tengok. Ini dia ganti sebagai 1. Jadi S tolak 3 ni didarabkan dengan 1. Okay, ni bukannya 1 tolak 5, 4 bukan macam tu. Ni didarabkan dengan 1. Y prime 0 jadi 5. Macam gitu. Jadi dia akan jadi 3 tolak S tolak 5. Tu yang jadi negatif 2 tolak S. Alright. Okay. Lepas tu apa seterusnya yang dia buat adalah dua terms ni dipindahkan ke sebelah kanan. Jadi operasi tambah. So jadi lagi bentuk macam ini. Lepas tu jadikan YS sebagai main subject. Okay. So S kuasa 2 tolak 3S tu dibawa ke sebelah kanan dengan operasi bahagi. Jadilah bentuk macam gini. Okay. Okay, lepas tu apa yang dia buat seterusnya adalah dia nak samakan penyebut. Sebab apa? Sebab sekejap lagi kena buat partial fraction. Jadi tak boleh ada dua pecahan. Jadi kena samakan dulu pecahan dia, kemaskan dia dulu, baru boleh buat partial fraction. Jadi macam mana nak buat dia? Dia punya, dia kena samakan penyebut. Yang ni pun kena darabkan dengan S tambah 3. Jadi yang ni kena darab dengan S tambah 3. Baru persamaannya jadi sama penyebut. Lepas tu apa yang dia buat kat sini, ni kau expand. Okay, ni expand. Lepas tu tambahkan dengan 1 dapat bentuk macam ini. Okay. Lepas tu macam mana boleh jadi yang bawah ni? Yang ni dia cari dia punya factor. Dapat factor ke imaginary? Kalau dapat factor, teruskan. Jadi dia dapat factor, pecah kepada 2. Okay. So lepas tu bila dah cantik YS, baru kita letakkan Laplace inverse. Nak buat Laplace inverse kena pakai partial fraction. Kat sini partial fraction lagi. Pecah kepada 3 bahagian. Ni Hazim tadi contohnya. Macam mana nak tahu ni? Apa tu Kejap. Okay, sorry. Okay. Let dia ni. Mana dia tahu S tolak 1, dia pilih dalam ni. Sebab dalam ni ada S tolak 1, S tolak 1. Jadi dia akan menyebabkan function tu jadi 0. Nanti senang nak kira. Bila sini dah jadi 0, nanti boleh dapat B. Okay, let S1. Lagi dia ada pilihan let S2. Lepas tu satu lagi pilihan let S3. Letting 3 tu akan memberikan 3 unknown yang kita tak tahu. A, B dan juga C. So bila dah dapat A, B dan C, masukkan balik ke dalam pecahan partial fraction tadi tu. Okay, lepas tu di Laplace inverse kan. Di Laplace inverse kan dekat sini ni chapter 5. Okay, chapter 5 akan dapat yang bawah ni. Saya dah semak, insyaAllah jawapannya semuanya betul. Okay, kena tengok ni macam ni dia tarik keluar. Macam ni dia tarik keluar. Tapi yang ni senang sikit sebab dia tak ada jadi cos ataupun jadi sin. Alright. Okay, last sekali. Kita pindah kepada example yang terakhir, example 6.4, insyaAllah yang terakhir. Okay. So example 6.4 ni pun saya dah buat, dalam kiranya juga agak panjang tetapi solution akhir tu nanti dia mudah sikit. Okay, dia laju sikit kat situ.
Okay, so macam mana nak buat dia? Mari kita buat sama-sama. Saya buat pakai color merah. Okay, so tekniknya adalah kita akan letakkan Laplace inverse di hadapan, kiri dan kanan. Laplace inverse pula, Laplace biasa. Okay, kemudian kita akan asingkan dia. Kemudian y double prime kita akan tengok kita punya teorem 6.1 berubah menjadi apa. So saya terus tengok note saya kat situ. Saya ada S kuasa 2 ys tolak S y0 tolak y prime 0. Okay, ni untuk y double prime. Okay, tolak 2 y prime, Laplace y prime dia akan jadi S ys minus y0. Kenapa saya buat bracket? Sebab y prime dia punya perubahan dia ada 2 terms. Jadi saya takut saya salah tolak 2 tu nanti. Okey, sama dengan Laplace 1. Bila kita Laplacekan 1, tengok table 4.1. Ni 1. Kalau A akan jadi A per S. So kalau 1 akan jadi 1 per S. So kat sini akan jadi 1 per S. Macam gitu. Okay. Alright, kemudian apa yang boleh kita buat adalah kita akan tarik keluar YS. Okay, YS ada kat mana? Kat sini 1, kat sini 1. Kejap saya nak kemaskan dulu yang tu. YS tolak. Saya nak expand ni. Ni nak expand. Tolak 2S YS. Negatif 2 jumpa dengan negatif akan jadi tambah 2. Yang ni saya buat, korang mesti kena buat Sebab saya perasan student kalau dia ada bracket macam ni, dia malas gila nak expand. Lepas tu nanti dia salah sign. Jangan malas-malas, kena rajin. Sebagai student kita kena rajin, okay. So YS ada 2 bahagian kat sini. So kita ada S kuasa 2, sini ada apa tu? Tolak 2S. So ni adalah YS. Okay. So sekarang kita boleh potong kita punya condition. Tengok condition dekat atas, dia cakap tadi kalau Y0 nilainya 1, kalau Y prime 0 nilainya 2. Jadi ini akan jadi 1, ini akan jadi 2, ini akan jadi 1. Jadi macam mana madam? Jadi kau gantilah kat situ. Tolak S darab 1 akan jadi minus S minus 2. So ini akan jadi tambah 2 darab 1. Akan buat tambah 2 sama dengan 1 per S. Okay. So negatif 2 tambah 2, 0. Kan senang tu. Apa yang susah-susahnya? So S kuasa 2 tolak 2S. Senangnya bila dia beri condition ni, dia akan jadi constant banyak. So nanti banyak constant yang boleh ditolak. Alright. So kita ada YS. So tolak S ni kita pindahkan ke sebelah kanan. So dia akan jadi 1 per S tambah S. Okay. Nice kan? Macam dah nak okay kan? Dah nak cantik kan? Okay, so sekarang kalau lah dekat sini kita samakan dulu dia punya penyebut siap-siap. Saya nak jadikan penyebutnya, saya nak kemaskan kat sini siap-siap. Okay, so saya akan jadi 1 tambah S kuasa 2 per S. Percaya ke tidak ni? Percaya ke tidak dia akan jadi begitu? Okay, dia akan jadi macam ini sebab S ni S per 1. Jadi kalau saya darabkan atas dan bawah dengan S, dia akan jadi S kuasa 2. Okay, jadi barulah saya pindahkan YS yang ini ke sebelah kanan. So saya ada 1 tambah S kuasa 2 bahagi S bahagi S kuasa 2 tolak 2S. Kan senang. Okay, kan senang ni. Okay, so seterusnya kita kena kemaskan dia lagi sikit yang mana S ni boleh difaktorkan. So dia akan jadi 1 tambah S kuasa 2. Ni kalau kita tarik keluar S, dia akan jumpa S, dia akan jadi S kuasa 2
S tolak 2. Okey. Inilah dia yang kita cari-cari YS yang paling cantik yang kita boleh buat adalah roboparas macam inilah. Alright. So next step adalah kita akan buat dia punya Laplace transform. Okay, inverse Laplace transform sebab YS nak ubah kepada YT. So kita letakkan Laplace inverse YS. Sini pun Laplace inverse 1 tambah S kuasa 2 bahagi S kuasa 2 S tolak 2. Okay. So ini nanti cantik dah akan jadi YT. Tapi yang ni kena usahakan dengan partial fraction. Begitu. Jadi kita buat dekat tepi. Partial fraction. Saya tak nak campur jalan kiri kat situ kak. Okay, saya guna colour biru untuk partial fraction. Kejap Sekejap, saya punya battery phone saya dah kong. Sebab nanti terputus pula. Okay, so untuk partial fraction, okay, kita akan buat dia punya partial fraction tadi. Equationnya adalah apa? Sekejap saya tengok note saya je. Kita ada 1 tambah S kuasa 2. Sini ada S kuasa 2, S tolak 2. Okay. So, yang ini kelas, awak kena ingat awak punya partial fraction punya knowledge. Partial fraction buat macam mana? Partial fraction, sekejap. Sekejap saya nak buka yang tu. Ni apa completing the square ni kot. Ni dia. Partial fraction punya note saya pun dah explain hari tu. 12 bulan 12. Hari Ahad lepas ni. Ingat tak ada satu ni repeated factor. Repeated factor. S kuasa 2 tu adalah repeated factor. S tu ulang 2 kali kan. Maknanya kita kena buat macam ni. S bahagi S tambah 1 kuasa 3 ni dia kena repeat 3 kali. Degree-nya dinaikkan 1, 2, 3. Jadi S kuasa 2 tu pun sama. How? Macam ini. S kuasa 2 ni dia akan jadi 1 A per S. Satu lagi dia akan jadi B per S square. Macam itu. Sebab dia S tu adalah repeated factor. Dia factor dia repeat 2 kali. Tambah yang sini senang normal macam biasa. Begitu. Okay. So dia akan jadi macam mana kalau kita nak samakan penyebut. S kuasa 2, S tolak 2. Saya rasa ni semua orang boleh hadam macam mana nak buat dia nanti. So A ni akan didarabkan dengan A ni akan darab dengan S dan darab dengan S tolak 2. Kejap saya nak saya nak ke tepi sikit. Sebab saya tak suka bila saya punya line tu dia pindah ke bawah. Dia tak mau tunjuk kat saya tak pula. Ni tadi. Saya padam dia. Dia punya ni, dia tak ada erase. Dia ada pen je, dia tak ada eraser. Kalau kita guna pen ada eraser ni, dia tak ada eraser je. Word ni dia tak ada. Dia ada pen je. Sebab itulah saya kena padamkan satu. Okay, so back to yang ni tadi. Saya nak buat ke tepi sikit. Okay, so dia akan jadi 1 tambah S kuasa 2 per S kuasa 2 S tolak 2. Dia akan jadi okay, A S kuasa 2 S tolak 2 dia akan jadi apa? A ni didarabkan dengan S tolak 2. B pula kena didarabkan dengan S tolak 2. C pula kena darabkan dengan S kuasa 2.
Macam tu. Betul tak Jap semak? Ni kalau potong dapat balik. Kalau ni pula, ni potongan bawah dapat balik. Kalau ni dengan ni potong dapat balik. Okey, ni dia. Okay, so ambil numerator. So bila kita ambil numerator, kita ada 1 tambah S kuasa 2 sama dengan S tolak 2 campur B S tolak 2 campur C S kuasa 2. Jadi nak let apa? Let S sama dengan 2. Lepas tu let S sama dengan ni kalau nampak ada darab macam ni, darab kosong senang. Sebab nanti dia akan mengosongkan dua tempat, nanti akan dapat nilai B. Satu lagi tak ada pilihan, let S sama dengan 1. Satu je lah yang senang. Yang last ni nanti akan membentuk equation tapi awak dah dapat nilai dah. Masa S sama dengan 2, kalau S sini 2, sini 2, kita akan dapat jawapannya. Ni awak kira sendiri. Awak akan dapat C sama dengan 5/4. Masa S kosong, awak akan dapat B sama dengan -1/2. Kalau S sama dengan 1, awak akan dapat A sama dengan -1/4. Ni kira sendiri. Saya percaya kat student saya. Okay, awak akan kira ni, awak akan dapat ketiga-tiga nilai ni. So daripada situ, awak boleh kemaskan balik fraction awak yang tadi dekat atas. Macam mana tadi kita tulis dia. Kita ada 1 tambah S kuasa 2 bahagi S kuasa 2 S tolak 2 sama dengan A. A kita -1/4 S tambah B. B kita tolak 1/2 S kuasa 2 tambah C. C kita 5/4 S tolak 2. Macam gitu. Okay. So daripada situ kita dah boleh masuk balik dekat kita punya ni kita punya ni tadi. Okay, kita punya Laplace kita tadi ni, kita boleh masuk balik dekat sini. So dia akan jadi Laplace transform -1/4 S tolak 1/2 S kuasa 2 tambah 5/4 S tolak 2. Okay. So daripada sekarang awak dah bolehlah pisah-pisahkan dia. -1/4 Laplace inverse 1/S tolak 1/2 Laplace inverse 1/S kuasa 2 tambah 5/4 Laplace inverse 1/S tolak 2. Okay. Jadi jawapan akhirnya awak akan dapat -1/4. Okay. 1/S. 1/S ni kena tengok table. Okay, kena tengok table 4.1. Ni 1/S daripada Fs akan jadi Ft. 1/S akan jadi 1. A nya 1. 1/S akan jadi 1. Okay. Tolak 1/2. 1/S kuasa 2. 1/S kuasa 2 ni pula dia akan pakai yang bawah ni. So dia akan jadi Tn. Okay, mari kita buat dia. So ini dia akan jadi macam ini. Laplace inverse. Okay. S kuasa 1 tambah 1, 1 factorial. Okay, so ni dia akan jadi T power N. N nya adalah 1. Okay, kejap lagi tambah. Okay, yang ini 5/4. 1/S tolak 2 pula nak tengok mana. S tolak 2 ni. Jadi eksponen 2T. So di kat sini akan jadi eksponen 2T. Okey, belum siap. Tengah-tengah ni belum siap. So dia akan jadi -1/4 tolak 1/2. Tadi kata T power 1. T power 1. Okey, so tak tulis 1 nya. T tambah 5/4 E2T. Siap. So macam inilah caranya untuk membuat kita punya 6.1 punya
subtopik. Okay, so ini example 6.4.